Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Masya-Allah. Pagi ini alhamdulillah diharapkan dalam keadaan yang sihat walafiat, sihat-sihat, ceria-ceria selalu, dan yang paling penting sekali semuanya bangun pagi je kita ucapkan syukur. Alhamdulillah masih lagi dipinjamkan nyawa ini untuk terus bernafas dan berbakti di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dan pagi ini 28 April 2024 bersamaan dengan 19 Syawal 1445 Hijri. Pantas masa berlalu dan insya-Allah mudah-mudahan hari rumah terbuka ke atau apa saja, mudah-mudahan nawaitu kita adalah hari ini untuk mengeratkan silaturahim hendaknya insya-Allah. Baiklah, maaf tanpa syarat dalam Assalamualaikum subuh pagi ini. Tentunya saya nak mengalu-alukan juga rakan-rakan Facebook kita yang dah pun berada di Facebook TV Al-Hijrah pagi ini. Musafir Dagang, kita ada Ninda Aris, Puan Rozi Muhammad dan kesemuanya, masya-Allah. Terima kasih seawal jam 6.30 pagi dah bersama dengan kita, dan pagi ini tentunya bersama dengan pengerusi Musalla Ar-Rawdah yang dihormati Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, dan di sebelah kiri saya confused nak panggil Wan Jusoh ke nak panggil Azhan Rani. Selebriti yang tidak asing lagi. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Raya, Pak. Baiklah. Dan pagi ini kita nak bermukadimah dululah dengan Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Selalu kalau kita sebut tentang mood raya ni kan, yang paling penting sekali Syawal, bermaaf-maafan memang tak lari. Tapi sinonim kan. Bermaaf-maafan ni kita tak nak sekadar dia sebut di bibir sahaja. Betul. Kalau ikut hati ni memang jauh pergi dia. Dari sudut pandangan Islam, bagaimana Ustaz bermaaf-maafan ni yang sebenar-benarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ini Allah izinkan kita berhimpun di mini syurga. Taman-taman syurga. Mudah-mudahan hari ini kita berada di mini syurga. Kita wrestle di sini. Moga-moga nanti Allah pilih kita untuk berada di syurga sebenar. Amin, insya-Allah. Inilah sinonim kita ni bila sebut raya bermaafan. Padahal bermaafan tu bila masa. Cuma ambil kesempatan keberkatan Syawal. Kita pun baru lepas Ramadan, dosa dah banyak dibersihkan. Jadi ambil kesempatan untuk bersihkan lagi diri kita dengan bermaaf-maafan. Dalam agama kita, bermaaf-maafan ni atau memaafkan orang lain ni satu perkara yang sangat digalakkan. Sehingga kan ada ayat yang menyebut surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kamu semua untuk dapat keampunan Allah dan untuk dapat syurga. Yang mana syurga ni luasnya langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Allazina yunfikuna fis sarra. Pertama sekali dia menginfakkan harta dia ketika dia senang, wad dharra ketika dia susah. Wal kazimin al ghaiz, yang ketiganya dia menahan amarah dia ketika dia nak marah. Wal afina anin nas, dan yang keempatnya yang memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mengasihi orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Maknanya ada 4, saya sebut 4, ada lagi lebih kurang 9 semua poin. Siapakah orang muttaqin? Yang keempat Allah sebut muttaqin itu ialah orang yang memaafkan sesama manusia. Kalau kita tengok kata Imam Al-Qurtubi yang asal daripada Cordova, dia kata apa? Memaafkan orang lain yang buat salah pada kita ni merupakan ajalla darub, disebut perbuatan mulia yang sangat baik. Mana dia gunakan kata ajalla darub, mana terlalu baik sangat. Sebab orang buat salah dengan kita, mungkin kutuk kita, hina kita. Sekarang ni netizen punya jabatan memang paling kata atas. Memang pantang tersalah sikit sebut perkataan, langsung kena. Jadi kita maafkan mereka yang buat salah pada kita. Itu adalah ajalla darub. Maknanya satu perkara baik, ajalla darub fi'lal khair. Maknanya perbuatan baik yang paling mulia. Itu satu. Kemudian kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama terkenal, baru saja wafat lebih kurang 2-3 tahun lepas. Beliau sebut apa? Antara ciri-ciri ahli syurga berdasarkan ayat tadi ialah dia memaafkan kesalahan orang lain walaupun dia boleh untuk balas. Orang buat jahat pada kita, orang cederakan kita sikit ni, kita boleh balas dengan kecederaan yang sama. Sebab itu adalah kita kata tanggungan yang perlu kita bayar bagi kesalahan yang kita buat pada orang. Mencederakan sikit je, lukakan sikit, kita lukakan balik. Dia panggil qisas. Maknanya boleh je kalau kita nak balaslah kesalahan orang setimpal dengan apa yang dia buat. Tetapi kan lebih baik memaafkan.
Kerana memaafkan itu ciri-ciri ahli syurga. Maknanya kalau kamu rasa kamu nak masuk syurga, maafkan. Jangan tanpa syarat. Betul. Jangan aku boleh maafkan tapi tunggu raya tahun depan. Ataupun aku boleh maafkan tapi kita tak geng lagi dah. Kita tak kawan dah. Dan kalaulah kita rasa berat hanya dengan saya sebut tadi rasa tak boleh saya belum sampai tahap tu. Cuba kita ingat satu sosok yang sangat hebat iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau baginda membuka kota Makkah. Rasulullah dah mencapai kemenangan yang besar. Pengikut dah begitu ramai. Setengah mengatakan 10,000 tentera Rasulullah baginda masuk ke kota Makkah pada saat itu. Fathu Makkah. Maka ketika Rasulullah duduk menghimpunkan semua yang orang Quraisy yang tidak beriman ni, Rasulullah duduk berpegang kepada dua pintu Kaabah. Rasulullah kata apa? Madza tazunnun ya ma'syara Quraisy? Apa sangka kamu lah wahai orang Quraisy? Aku nak buat apa pada kamu? Nabi kata gitu. Jadi mereka sebut khaira. Tentu sekali kamu akan baik. Sebab apa? Kamu akhun karim, kamu saudara kami yang mulia. Wa ibnu akhin karim, dan kamu adalah anak orang yang mulia. Jadi apa yang Rasulullah kata, walaupun kalau kira-kira kata Sayyidina Umar ketika dia buka kota Makkah, dia kata kepada saudara dia kata, aku kata kepada mereka hari ini aku akan balas apa yang kamu buat. Tapi Sayyidina Umar bila Nabi ungkapkan kata-kata ni dia berpeluh. Dan dia rasa malu pada diri dia sebab dia mengungkap kata-kata nak balas balik apa yang mereka buat pada Rasulullah. Jadi Rasulullah kata apa? Aku nak kata apa yang saudara aku ungkapkan, iaitu Nabi Yusuf AS. La tasrib alaikumul yaum. Kamu tak ada salah apa-apa dengan aku. Aku lepaskan kamu. Jangan rasa berat hati dengan aku. Kamu tak ada salah apa-apa dengan aku. Walaupun kamu buat aku macam-macam, kamu tak ada salah apa pada aku. Moga-moga Allah mengampunkan kamu. Kamu pergilah ke mana kamu nak pergi. Maknanya Rasulullah memaafkan. Walaupun kesalahan itu sangat berat, menginjak keluar Rasulullah daripada bumi yang tempat lahir Nabi, bumi yang Nabi lahir, bumi yang Nabi warisi daripada tok Nabi Ibrahim. Tiba-tiba Nabi dihalau keluar dalam keadaan Nabi orang yang tak pernah melukakan orang lain, tak pernah buat jahat pada orang lain. Nabi tak pernah mengusik pun istilahnya. Nak mengusik nak menyakitkan hati orang, tidak. Diusir keluar dalam keadaan Nabi diinjak, diperangi. Tapi Nabi kata apa? Kamu tak ada salah apa pada aku. Bebaslah kamu nak pergi ke mana. Inilah satu kemaafan yang paling tinggi kedudukannya, yang rasanya kalau kita nak bersama dengan Nabi pada pandangan saya, maka kita contohi Nabi. Walaupun salah banyak mana orang dengan kita, maafkan aja. Tapi bab melupa, kata mungkin luka itu ada bekas dia. Mungkin tak boleh lupa, tapi memaafkan kena selalulah. Masya Allah. Maafkanlah, lepaskanlah dan lupakanlah. Senang, kita yang senang. Masya Allah. Ciri-ciri orang yang masuk syurga tu. Ya, Tu yang kita nak. ciri-ciri ahli syurga, Masya Allah. betul. Mudah-mudahan. Baiklah. Kita nak beralih kepada Wan Jusuh ni. Aduh, erti kemaafan bagi Abang Azharani. Sebab kita tengok kalau dalam drama tersebut yang popular pada bulan puasa baru-baru ni Abang. Drama Abang yang paling latest sekali. Wan Jusuh tak sempat nak minta maaf dengan anaknya. Ya, betul. Dia Dah tak buat dosa banyak ni, buat salah silap banyak dengan anak, tapi tak sempat nak Wan Jusuh ni sampaikan kan? kata-kata maaf kepada anak sendiri. betul. Jadi erti kemaafan kepada Abang Azharani sendiri. Baik, erti kemaafan itu sebenarnya betul macam apa yang Ustaz kata. Dia mudah untuk dilafazkan maaf itu, tetapi untuk meredakan kemaafan itu adalah satu beban sebenarnya bagi orang yang rasa dia disakiti, dizalimi. Dia akan rasa berat sangat. Saya rasa semua orang melalui fasa ini kan. Dan saya macam saya kata kan, bila dalam peringkat ini kita pertamanya saya sendirilah, bila kita rasa macam berat sangat tapi kita perlu memaafkan, saya akan mencari redha kasih sayang Allah dulu. Dia di mana yang kita boleh transferkan dulu. Pertama sekali kemarahan tu kita kena redakan dulu supaya dia tidak terlalu lama, kerana bila lama dia akan jadi dendam, Ustaz. Itu pada saya lah. Betul. Saya kena cari masing-masing kan. Mungkin ada orang rasa menghabiskan masa di surau, di masjid akan lebih baik. Ada yang rasa dia kena transferkan kepada aktiviti dia. Macam contohnya, macam saya suka mendaki gunung, tengok alam sekitar. Sibukkan diri bang. Sibukkan diri dulu untuk transferkan, cari balik supaya kita dapat redha tu balik. Untuk supaya dia tidak sekadar di bibir saja maafkan. Macam kalau dalam cerita Wan Jusuh tu, mungkin dia merasakan
hidup dia tu ada masa lagi untuk memaafkan atau meminta maaf. Itulah. Dia merasakan tak apa, nanti aku boleh minta maaf. Macam nanti aku panjang minta sangat maaf. umurnya. Macam panjang sangat. Selalu orang kata tak apa, sekarang ni aku tak boleh maafkan kau. Sekarang ni. Tapi kita tak tahu berapa lama lagi hayat kita ni. Itu kadang-kadang bila saya buat watak-watak macam tu, watak-watak itu smash diri saya balik untuk sedarkan. Dia menasihatkan diri saya balik. Harapnya dapat menasihatkan orang yang menonton jugalah. Memang itulah di antara pengajaran yang kita boleh ambil ya. Kita pandang dari sudut positif memang terlalu banyak pengajarannya. Subhanallah. Masih adakah waktu kita lagi selepas ini nak bermaaf-maafan? Betul. Kan kalau masih lagi ada persengketaan, pergaduhan, especially dengan adik-beradik, Betul, kan? itu yang Pakcik-makcik dan menakutkan. sebagainya. Inilah Kecil masanya. je kadang-kadang bergaduh kan. Betul, Ustaz. Syawal adalah waktu yang terbaik untuk kita bermaaf-maafan. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Masya Allah, mudah-mudahan kita dikurniakan anak-anak yang soleh, yang solehah. Masya Allah, sentiasa beringat untuk bersedekah dan juga berinfak. Mudah-mudahan. Baiklah, pagi ini pelbagai komen, pengalaman yang saya terima di ruangan komen TV Al-Hijrah Facebook pagi ini. Masya Allah, Puan Intan, kita pun jauh dari sempurna. Maafkanlah semua tanpa syarat dengan seikhlas hati. Puan Zalilah mengatakan maaf tanpa syarat. Itulah dia yang sepatutnya dan banyak sekali memberikan komen. Kak Bit kata ada yang cakap boleh maafkan tapi sukar untuk melupakan. Betul. Memang deep jauh perginya. Baiklah, kita dah hampir ke penghujung ni tapi sebelum tu nak tanya dengan Abang Azhan Rani berkenaan dengan topik kita pagi ini, maaf tanpa syarat. Penonton abang, peminat abang ramai yang sedang menonton pagi ni. Ada tak pesanan, nasihat? Mungkin ada lagi yang masih lagi berdendam ataupun sukar nak memaafkan mana-mana individu dan sebagainya. Nasihat abang kepada semua peminat di luar sana. Ya, sebenarnya bukan saja nak menasihatkan orang lain, saya juga nak mengingat dan menasihatkan diri sendiri juga. Kerana ianya seperti yang saya katakan adalah sangat beban yang sangat berat sebenarnya bila kita nak memaafkan dengan tanpa syarat ataupun dengan penuh redha ni. Kalau macam dalam lagu Datuk Jamal Abdillah kan, aku maafkan kamu, tak perlu kita bertemu, cukup kau tahu. Dia maafkan tapi dia tak nak bertemu, Ustaz. Itu pun sebenarnya saya nak tanya kat Ustaz tu macam mana konsep tu. Adakah itu dibenarkan? Kalau itu yang lebih baik, tak bertemu tapi memaafkan ataupun boleh biarkan begitu saja? Ya, kita mungkin ingat cerita Nabi dengan siapa yang menyebabkan pak saudara Nabi, Hamzah, Sayyidina Hamzah. Siapa yang rejam. Rasulullah memaafkan walaupun lelaki tersebut adalah orang yang membunuh bapa saudaranya yang bapa saudara yang macam kawan. Membesar bersama. Tapi apa yang berlaku ialah akhirnya kawan tu tak berada selalu depan Rasulullah. Rasulullah kata apa? Bila tengok dia mengingatkan kepada pak saudara. Maknanya tu kata dia boleh memaafkan tapi nak melupakan tu payah sebab luka tu ada. Cuma tetap maaf. Cuma bila nampak contoh orang pernah buat jahat pada kita, alamak teringat pula lah pak saudara aku macam tu. Jadi maknanya konsep itu boleh betul, lah. Memang ada. Maknanya Nabi pernah berlaku macam tu juga. Nabi kata jangan terlalu, lebih kurang itu Nabi sebut, jangan selalu nampak depan aku lah. Sebab bila aku tengok kamu, aku teringat pak saudara. Bukan Nabi marah pada dia tapi bayangan. Macam kita orang kita sayang. Ada orang buat sesuatu pada dia, tentu kita akan teringat tengok orang yang buat naya tu kan. Tapi tetap memaafkan. Itu dia yang paling penting adalah memaafkan. Ya, betul. Sikit lagi boleh tak? Saya nak tanya satu lagi, Ustaz. Okey. Ustaz, macam contohnya bila kita kata kita memaafkan itu, tetapi kita tak melafazkan di depan dia, adakah kemaafan itu dah selesai ataupun belum? Betul. Sebenarnya kadang-kadang kita terlalu menanti. Dia ni tak minta maaf dengan aku. Ya. Dah buat jahat pada aku banyak lagi. Sebenarnya kan lebih mudah kita memaafkan sebelum orang minta lagi. Sebab memaafkan ni bukan memudahkan orang sana saja, memudahkan kita. Bila kita memaafkan, kita lega sebenarnya. Tak apalah, biarlah dia buat jahat pada aku, maaf jelah. Kalau kita duk fikir dia punya kesalahan pada kita, akhir kita sendiri tak boleh nak tidur, makan tak selera, mandi tak basah. Betul. Jadi mudah kita maafkan dulu sebelum. Kan biasa kita dengar ayat orang tua, tak apalah sebelum kau minta maaf aku dah maafkan lama dah. Ya kan? Untuk nenek moyang kita selalu macam itu. Macam itulah, tak apalah. Macam tu. Ada juga melafazkan kata aku boleh maafkan, tapi aku takkan melupakan. Ya, memang itu memang betul. Memang betul. Nak melupakan satu kita kata apa,
suatu kuasa lain pula lah kita betul. kata. Kita memang kita lemah. Luka, saya kata luka tu tetap ada. Parut tu masih ada. Ya. Jadi bila tengok parut tu, nak tutup susah kan, duduk kat lengan kan. Ya macam itulah lebih kurang. Tapi memaafkan tetap. Memaafkan itulah yang terbaik. Sepenuh hati Ustaz Ada lagi tu. Sebut lagi tu. Mungkin dari segi pengalaman abang? Memang ada. Memang kita ada lah dalam perkara-perkara ni, bukan saja dalam drama dan sebagainya, tapi benda tu selalu berbolak-balik menjadi dilema kepada saya. Telah selesai ke atau tidak ni. Kadang-kadang macam Ustaz kata kan, saya ada perkara yang saya tak berjumpa pun dengan dia, tapi saya kata saya dah memaafkan dia. Tetapi saya selalu cakap, kalaulah nyawa aku ditarik pada ketika ini ke, adakah aku dengan dia dah selesai? Tapi hari ini saya dapat Baik kita lepaskan sahaja kan. clear itulah. Kan. Kena fikir masa depan juga. Macam abang cakap tadi kan, kita tak tahu berapa hari lagi kita nak hidup. Betul. Berapa saat lagi, mungkin sekejap lagi ke malam ke. Allahu Akbar. Tapi Ustaz, siapa yang meminta maaf yang lebih susah ke sebenarnya, atau memaafkan sebenarnya? Kalau kata kita tak salah, tapi kita tahu dia yang salah, tapi untuk selesaikan cepat kita je yang minta Saya maaf. rasa dua susah. Dua-dua susah. Nak minta maaf tu susah sebab ego kita tinggi. Ya. Nak memaafkan susah sebab ego kita tinggi. Jadi kok mana pun kena rendahkan ego kita. Ingat apa yang saya sebutkan tentang apa yang Rasulullah buat, apa yang Nabi Yusuf buat pada adik-beradik dia. Dia kata, kamu tak ada salah apa pada aku. Kalau kikir tak ada salah apanya, masuk kawan tu dalam telaga. Tinggal kawan tu sampai 40 tahun terpisah dengan ayah. Ayah sampai jadi buta. Rindu pada, kalau kikir, kalau kita kau orang ni memang penjara lah. Dia Perdana Menteri pada ketika tu lah. Kau masuk jail semua. Sepatutnya macam tu. Tapi oleh kerana kemaafan tu lebih utama, hanya yang disebut oleh oleh Nabi Yusuf ialah min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Selepas syaitan memujuk, menggoda adik-beradik aku. Maknanya bukan salah kamu secara total, syaitan tu yang mengganggu. Cuma kita terasuk dengan syaitan menyebabkan akhirnya kita buat jahat. Macam tu Itu yang bahaya tu, bila dah tak jadi memaafkan, ego tu kita kena berdendam, rendahkan. Ego, jadi yang di sekeliling kita pun adalah betul. Syaitan pun ambil peluang. ambil kesempatan. Saya pun pernah ada satu situasi tu Farah, di mana dalam watak yang saya bawa tu, salah tu orang lain punya. Tetapi saya yang pergi minta maaf. Itu macam mana tu kan? Ustaz, boleh juga. Bagi pihak. Dia reverse psikologi. Sebab orang tu tak minta maaf, tak apa. Dia pergi minta maaf. Watak tu. gitu pula. Sebenarnya dia tahu dia tu salah. Tapi sebab dia nak selesaikan cepat, dia Itu yang bagus sebenarnya. Itu amalan mulia sebenarnya. Sebab dia nak jaga ukhuwah dia. Jaga ukhuwah. Kan Nabi sebut, ada Al-Quran sebut, fa aslihu baina akhawaikum. Perbaikilah hubungan antara dua orang yang bertelingkah. Caranya inilah. Kita mengadakan cerita yang ni yang Nabi kata penipuan yang dibolehkan iaitu untuk menjaga hubungan dia. Perbaiki hubungan tersebut. Masya Allah. Terima kasih abang atas pengalaman dan cerita-cerita tadi. Baiklah. Dah halalang Ustaz dekat sini. Ramai yang nak tanya perkembangan terkini Musalla Ar-Rawdah. Apa lagi yang boleh kita lakukan? Ada isu lagi berkenaan dengan kapet. Ya, kapet tak habis-habis. Tak selesai ya. InsyaAllah mudah-mudahan soon selesai. Baiklah. Ada yang kata di sini cahaya hidupku. Terima kasih Ustaz atas jamuan hari raya kat Musalla Ar-Rawdah semalam. Alhamdulillah. Best semua makanan yang disediakan. Farah tak datang. Ustaz tak tapau pagi ni. Makanan semalam. Habis, licin. Masya-Allah. Benda kita kena buat live dekat sana, dari InsyaAllah, sana. boleh. Masya-Allah. Silakan Ustaz perkembangan terkini. Baik, Musalla Ar-Rawdah dah boleh katakan siap. Cuma yang tak siap lagi tu kapet, tak siap lagi tu akustik panel, tak siap lagi tu turap jalan keliling, tak siap lagi tu solar, tak siap lagi tu pam. Kemudian dalam masa yang sama ada beberapa kelas di atas tu pintu belum pasang. Kemudian electrician tak ada yang sikit. Electrician ni rupa-rupanya dia ada masalah, kadang-kadang bila dah pasang tu dia ada tak touch wire tu kena tebuk dinding balik macam itulah, dia ada defect dia. Jadi buat masa ni kita masih memerlukan, kalau kiraan saya itu 500,000 lagi kita perlukan untuk menyiapkan bagi clear semua apa yang kita perlukan tadi. Dan tapi dalam masa yang sama sumbangan juga boleh disalurkan untuk program ataupun aktiviti, sebab aktiviti kita berjalan setiap hari. Setiap hari kita bagi pada anak-anak RM5 sekali datang solat subuh berjemaah. Kemudian kita sentiasa adakan program-program ceramah. Kemudian kita program imarah ni, aktiviti-aktiviti yang kita buat ni sentiasa memerlukan dana. Dan kita bukan masjid yang dapat solat Jumaat lagi. Jadi belum solat Jumaat. Jadi kutipan tu tak ada di situ. Kita mengharap kutipan daripada orang ramai untuk mengimarahkan program dalam masa yang sama. Pembangunan berjalan sebagaimana biasa. Dan lepas pada ini kita akan bina pula bangunan sebelah masjid, Mahat Tahfiz Ar-Rawdah pula. Jarak lebih kurang dalam 100 meter daripada masjid. Yang tu kos ni
dianggarkan lebih kurang 20 juta. Itu saya tak sebut lagi lah. Nanti saya cuma hin dulu. Nanti kita akan panjangkan satu masa nanti insya-Allah. Ini antara kos-kos yang diperlukan, infak karpet dan sebagainya. Ini anda boleh scan saja QR code yang tertera di kaca TV anda. Sangat mudah sekarang ni Ustaz. Sangat. Nak dengan tak nak je kan. Pergi raya pun orang pakai macam ni dah sekarang. Ya, kan? Bagi pihak anak-anak tolong scan. Tolong. Masya-Allah. Dah letak kat sini dah. Lepas ni kita bagi anak pakai apa? QR tag. Melayu poket dan ada QR. Ya. Alhamdulillah pagi ini topik yang cukup menarik sekali. Maaf tanpa syarat. Jutaan terima kasih kepada pengerusi Mushola Ar-Raudhah yang dihormati Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz dan selebriti ataupun pelakon yang tidak asing lagi yang cukup berkaliber dalam setiap watak yang memang terlalu banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Sangat versatile bang. Tahniah saya ucapkan saudara Azhan Rani. InsyaAllah panjang umur murah rezeki kita bersua lagi ya bang. InsyaAllah. InsyaAllah katanya nak pergi ke Thailand syuting. Sawadika. Sawadika. InsyaAllah mudah-mudahan. Jumpa lagi mudah-mudahan. Dan ada di sini Puan Sapinah mengatakan bersama kita meneruskan menyumbang untuk Mushola Ar-Raudhah sebagai saham akhirat kita. Inilah waktu yang terbaik. Penyumbang tegar kami tu. Selepas waktu subuh ini, jom sama-sama kita sedekah subuh. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.